بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمون خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. Alhamdulillah, pada petang ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada petang ini dalam pengajian kitab Tahzib Mishkatul Masabih. Sebelum kita mulakan pengajian ni, saya minta kita bagi selesa sikit. Ini ada kosong lagi, mesti boleh duduk belakang kosong lagi. Bagi muslim belakang tu selesa sikit. Intermezzo. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini dia ialah anak kepada Amr bin As. Amr bin As ialah merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita masih
Amr bin As ialah merupakan Fatihul Misr, seorang sahabat Nabi yang membuka Mesir. Anaknya bernama Abdullah bin Amrin, salah seorang di kalangan yang termasuk dalam Abadilah Al-Arba'ah, 4 orang Abdullah yang alim, yang merupakan termasuk dalam ulama ushabah. Abdullah bin Amr ini, dia beza dengan ayahnya, iaitu Amr bin As hanyalah 12 tahun saja. Berarti Abdullah ini ayahnya kahwin dalam lingkungan umur 11 ataupun 12 tahun, maka dapat dia. Qala an Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Di sini ada 2 ta'rif. Yang pertama, ta'rif kepada apa itu al-muslim. Yang kedua, apa dia ta'rif al-muhajir. Qala al-muslim, seorang muslim itu. Seorang muslim makna seorang muslim yang baik itu. Al-muslimu, seorang muslim yang baik. Man salimal muslimuna. Seorang muslim yang baik ialah siapa yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Wal muhajiru, sementara orang yang berhijrah itu man hajara, siapa yang meninggalkan ma nahallahu anhu, siapa yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Hadis ini ialah merupakan, ini ialah lafaz yang didatangkan oleh Imam Al-Bukhari. Sementara Imam Muslim radhiyallahu taala anhu mendatangkan lafaznya macam ni. Inna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya satu orang laki-laki telah datang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul muslimuna khair? Orang Islam macam mana yang paling baik? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yaitu orang yang selamat oleh orang Islam yang lain daripada kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya. Baik, yang pertama sekali Islam, seorang Muslim. Seorang Muslim ni, jadi seorang Muslim ialah dengan sebab kedua ibu dan ayahnya Islam. Jadi kita keluar main ke dunia ni, mak ayah kita dah pun Islam, maka Islamlah kita. Maka kita pun dipanggil Muslim. Yang kedua, dengan sebab salah seorang daripada ibu ayahnya Islam. Sebagai contoh, satu orang budak yang salah seorang daripada ibu ayahnya masuk Islam. Maka budak ini dikategorikan sebagai seorang Muslim. Jadi dengan mudahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu distatuskan sebagai seorang Muslim. Kalau dia masih belum masuk Islam, maka dia perlu mengucap ataupun mengungkapkan kalimat asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Islamlah dia. Bila mana dia Islam, maka damuhu haram, al-muslim akhul muslim, Nabi sebut. Seorang Muslim ialah merupakan seorang Muslim yang lain. La yazlimuh wa la yakhdhuluh. Bila mana dia seorang Islam, dia saudara seorang Islam yang lain, dia tidak boleh dizalimi. Dia tak boleh dihinakan. Damuhu haram, wa maluhu haram, wa irduhu haram. Darahnya haram,
Harta bendanya haram. Maruahnya haram. Maknanya apa? Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, damuhu haram, tak boleh ditumpahkan. Darahnya tak boleh ditumpahkan. Mana tak boleh bunuh seorang muslim akan seorang muslim yang lain. Yang kedua hartanya haram. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hartanya tak boleh dicuri, hartanya tak boleh dirompak dan sebagainya. Wa irduhu haram, maruahnya pun haram juga. Maknanya jangan jatuhkan maruahnya. Jangan jatuhkan maruahnya. Maruahnya hendaklah dipertahankan. Jadi maknanya itulah hak yang kita kena bagi kepada sesama kita. Sama-sama orang Islam. Barangkali kita tak membunuh seorang Islam yang lain. Barangkali kita tidak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tidak mencuri ataupun mengambil harta orang lain tanpa kebenaran. Mungkin kita tak curi harta seorang Islam yang lain. Tapi mungkin kita mencemarkan maruah seorang Islam yang lain. Dengan makna kita jatuhkan kehormatan dia. Apa dia makna kehormatan dia? Hormatannya ialah kemuliaan dia. Orang ni, setiap kita ada kemuliaan masing-masing. Setiap kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada kemuliaan kita masing-masing. Macam mana cara kita menjatuhkan kemuliaan seseorang? Dengan kita ma'aibkan dia. Contoh. Orang ni, bila sebut nama dia, kita kata, oh Masya Allah, orangnya hebat. Taib. Tapi orang yang disangka ataupun dikatakan oleh kita hebat ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba insan ataupun orang yang kita kata, yang dikatakan ataupun pada kita hebat, kita berjumpa dengan seorang yang lain, kita sebut tentang orang yang kita anggap ataupun kita letakkan dia tinggi ataupun hebat ni. Tadi ramai tadi jumpa lah haji sekian-sekian. Haji mana tu? Haji Sulaiman. Haji Sulaiman mana? Yang rumah dia tu dekat dengan Badan Laguna Merbuk tu. Oh, yang baik dengan tu imam tu. Ya. Haji Sulaiman tu nak bangkang tak guna sikit pun. Sekepiang pun tak guna Haji Sulaiman tu. Dia sekepiang. Kita pernah tengok duit sekepiang? Saya pernah tengok duit sekepiang. Sekupang, biasa. Rupanya sekepiang ni ada dalam Kedah. Duit lama Kedah dulu, ada sekepiang. Halus piang. Nipih. Allahumma salli ala sayyidina. Haji Sulaiman tu tak guna sekepiang pun. Jadi, orang tu pun cerita. Haji ni, nak tahu, gini. Jadi kita tu telah mengurangkan dirinya. Kita telah mengaibkan dia. Kita dah menjatuhkan dia. Maknanya, kita bukan seorang muslim yang baik. Sebab bila jumpa Haji Sulaiman, Masya Allah, Haji, sihat Haji. Sihat, Masya Allah, Haji. Nak cari macam Haji, tak ada dalam dunia ni. Depan kita manis macam gula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi belakang dia macam tu cerita dia. Makna seorang muslim ni, kalau orang cerita keburukan orang kat dia, dia tak tambah lagi satu sudu. Ni dah tanah bila cerita nak buruk orang ni. Oh, tu hang dengar tu, hang tak tahu yang aku dengar. Tambah lagi satu sudu. Kalau satu sudut tak cukup, dia kata, han nak tahu lagi cerita tentang dia. Dia aku nak abang ni. Dia ni, dia tambah bukan satu sudut, 1 kilo. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berarti kita bukan seorang muslim yang baik.
Orang bila mana orang cerita buruk orang, yang pertama sekali tindakan seorang muslim yang baik, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia menafikan dulu. Dia menafikan dulu. Nanti dia. Tak kot. Agak-agak kalau bila orang cerita tentang buruk orang, kita pergi kata di mulut kita, tak kot. Agak-agak apa respon dia? Dah sungguh. Oh, dia kata sungguh pula. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni aku nak cakap hang ni betul ni. Tapi kita ni bila mana dengar buruk orang, nafi dulu. Tak kot. Tu nafi dulu. Okey. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok. Buruk yang dicerita tu ada kat kita. Dia cerita tentang buruk dia. Lepas tu kita suruh diri kita, buruk tu kita ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita cek tengok tak ada. Apa kita kata? Alhamdulillah. Agak-agak kawan yang cerita buruk orang tu bila kata alhamdulillah, dia kata apa agak? Sebab kata alhamdulillah. Macam tu lah kot kan. Soalan senang. Aku kata alhamdulillah sebab hang cerita buruk dia. Aku renung-renung tengok dalam diri aku ada lah buruk tu. Tak ada rupanya. Alhamdulillah lah. Kalau tengok hak dia cerita buruk orang tu, kat kita ada sama kata apa pula? Astaghfirullahalazim. Agak-agak kau tu kata apa? Orang kata astaghfirullah pula. Aku macam tu tak? Mati point kawan tu. Kan? Ni sifat orang Muslim yang baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seorang Muslim yang baik ini susah. Nak jadi seorang Muslim yang baik sangat susah. Kecuali orang yang memang dia seorang Muslim yang baik. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyak orang bila diceritakan tentang buruk orang, dia tak boleh simpan. Dia nak jaja buruk orang tu. Ikat siapa pun nak abang. Dia kira nak abang ke orang yang buruk orang ni. Allahumma salli ala sayyidina. Sebenarnya seorang Muslim yang baik ialah seorang yang tak sempat nak berkisah dengan buruk orang, sebab buruk dia pun banyak. Bila orang cerita buruk orang, malas nak layan. Aku pun banyak buruk aku. Ni baru seorang Muslim yang baik. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seorang Muslim yang baik ialah seorang Muslim yang selalu berkisah tentang diri dia sendiri. Aku tak baik. Cuba tengok contoh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i disebut dalam satu ungkapan masyhur dia. Dia kata, uhibbus salihin wa lastu minhum. Wa akrahu salihin wa ana asyarru minhum. Dia sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku kasih pada orang-orang salih. Tapi aku bukan orang salih. Aku benci orang-orang jahat, orang-orang talih. Tapi aku lebih jahat daripada orang-orang jahat. Maknanya, itulah orang yang baik, orang yang tak kata dia baik dan selalu menisbah dan mengatakan dia tidak baik. Apa yang menyebabkan dia mengatakan dia tidak baik? Sebab dia selalu muhasabah diri dia. Baik. Orang yang selalu muhasabah diri selalu akan menemui keburukan diri. Bila dia dapati diri dia buruk, jadi dia duk kisah diri dia ya. Dia tak ada nak kisah tentang buruk orang. Berbeza dengan orang Muslim yang tak baik. Dia tak nampak buruk diri dia, dia nampak orang tu tak baik, orang ni tak baik, orang tu tak baik, orang ni tak baik. Jadi subhanallah, maka Nabi kata, seorang Muslim yang baik ialah seorang Muslim yang orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Pasal apa dia mula dengan lidah? Sebab dimulakan dengan lidah, sebab lidah tak tulang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita duduk dengan seseorang.
Bila kita duduk dengan seseorang, kita nak tahu dia baik ataupun tak. Dia juga cakap hai orang ke? Dia juga cakap hai diri dia. Dia juga bercakap tentang buruk orang ke? Dia suka bercakap tentang buruk diri dia. Ni cuba kita renung-renung tengok. Ramai kawan kita, satu taman, satu kampung, satu pejabat, satu sekolah, satu daerah, kenalan lama. Kita nak kenal orang tu baik ataupun tak, pertamanya dia tak cakap hai buruk orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang tak cakap hai buruk orang, orang panggil keramat hidup. Dan matinya pasti elok. Tu yang sepanjang saya duk tengok orang yang tak cakap hai orang ni. Bahkan orang cakap hai dia. Orang ni mana ada yang baik semua. Tak ada yang sempurna, malaikat yang sempurna hanyalah Allah saja. Tentulah kita ada benar, kurang kita. Kan? Tentulah kita ada buruk kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita ada kurang kita, bila kita ada buruk kita, jadi kita yang selalu duk cakap hai kita, ish aku ni, abang kampung aku dosa banyak. Dia duk khabar dosa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku bukan baik sangat. Hampa yang kata aku baik. Aku bukan baik pun. Aku tahulah aku dengan Tuhan. Aku tahu dosa aku. Dia cakap hai dia. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kalau kita nak tengok orang yang baik, mesti yang baik, dia suka bercakap hai jahat orang, buruk orang ke, ataupun dia suka bercakap hai baik dia. Banyak orang suka cakap hai baik dia pula. Dia cerita dia hak ni, dia hak ni, dia hak ni. Salah nak cerita hai baik kita? Tak salah. Kalau kita aman daripada riak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu-dulu ada para ulama, anak murid yang selalu khidmat urut kaki tok guru. Habis tok guru majak, main anak murid guru betis-betis kaki tok guru. Satu orang tok guru tu bila anak murid urut kaki betis dia kata, kaki hang urut tu hang nak tahu, tak pernah melangkah ke tempat maksiat. Habaq baik dia. Kaki hang urut ni hang nak tahu, tak pernah melangkah ke tempat maksiat. Apa faedah dia? Muhasabah anak murid. Ish tok guru. Masya Allah. Hari tok guru boleh cerita hai baik dia. Sebab untuk diikut oleh anak murid dia. Waktu mana saya ziarah Pak Sumit. Pak Sumit cerita. Dia bila minta nasihat, selalu dia bagi satu nasihat yang lembut. Bila pergi ziarah dia, adalah soalan-soalan yang saya spare di rumah nak tanya. Sebab ziarah orang alim ni kena bawa soalan. Ada orang ziarah orang alim bawa makan dia. Tak cukup. Dia kena bawa soalan sama. Sebab tetamu kalau main rumah kita, ataupun kita menamu ke rumah orang tak sama. Baik. Kalau kita nak bertamu ke rumah tok guru, bawa soalan. Banyak orang pergi jumpa tok guru, dia tak bawa soalan. Dia yang duk cakap sampai tok guru. Ya. Orang bagilah tok guru bercakap, hang cakap lama dah. Di rumah biar cakap banyak, depan tok guru biar cakap sikit. Sebab itu kata ulama, idza jalastal ulama fakun an tasma' ahras min an taqul. Bila kamu duduk dengan para ahli ulama, fakun an tasma', maka jadikan diri kamu orang yang mendengar, jadikan diri kamu mendengar lebih suka daripada kamu bercakap. Duduk dengan para ulama, jadikan diri kamu lebih suka mendengar dari suka bercakap. Kamu lebih suka, lebih haloba mendengar daripada bercakap. Itu yang saya tengok akhlak Babai sepanjang. Ulama besar di Fatani Darussalam. Waktu tu dia main ziarah Pak Sumi.
Habuan saya ziarah Pak Sumi, tengok-tengok Baba Ain sepanjang ada. Kami semua duduk bawah, Baba Ain duduk atas kursi, atas sofa, Pak Sumi atas kursi dia. Bila saya masuk, saya salam, salam Sayyidina Muhammad. Kata Pak Su, Ustaz kenal ni? Oh, kenal Pak Su, Baba Ain. Ni tak apa. Sepanjang yang saya tengok, Pak Sumi bercakap, Baba Ain sepatah tak cakap. Salah selama. Sedangkan dia Tengku Besar di Fatah ni. Waktu tu Baba Ain, waktu tu Pak Sumi kata, Baba nak kata apa katalah. Tak Pak Su. Mai dia daripada rumah, memang nak dengar je. Tu ulama pun dengar, sebab wa fawqa likulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, bila kita duduk dengan para ahli ulama, jadilah diri kita orang yang lebih suka mendengar daripada bercakap. Jadi subhanallah, bila mana saya ziarah Pak Sumi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara yang saya ingat, Pak Sumi ni bila saya pergi dulu-dulu ni, bila saya tanya soalan, dia tak jawab. Dia kata, Ustaz ambil buku tu Ustaz. Ustaz ambil buku tu. Ambil kitab tu. Dia buka muka surat ni. Ustaz baca. Dia dah bagi jawapan melalui kitab-kitab yang dia tak baca. Kecuali saya tak faham. Pak tu ni faham je lah Pak Su. Baru dia abang. Allahumma salli ala sayyidina. Habis nak balik. Jadi last saya kata, Pak Su nak nasihat apa kat saya? Selalu dia jawab, jawapan dia bagi macam ni. Dia kata, Pak Su tak ada dah nasihat yang lebih patut Pak Su bagi nasihat melainkan baca Quran. Dia kata kalau Pak Su nasihat lain, berarti ada lagi lebih hebat pada Quran. Tu bahasa dia. Balik baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maksudnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita duduk ataupun berdunia dengan orang cerita buruk orang, jangan bawa buruk orang kita pergi cerita pula. Kadang-kadang hari ini lagi mudah. Contohnya, orang tanya kita, Tok Guru ni macam mana ni, Guru ni, isu ni betul tak betul? Orang tanya, contoh. Kita pun hantar pula kat kawan pula. Send pula kat dia, tanya, betul tak betul? Dia pun hantar orang lain pula, betul tak betul? Jadi apa agak-agak? Satu dunia tahu. Siapa dosa paling banyak? Kita. Satu masa, Habib Omar bin Hafiz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa dia telah pun dipertikaikan tentang dia oleh banyak ulama-ulama Yaman. Ulama dipertikai ni kadang-kadang dia jadi fenomena. Jadi sebenarnya dia bukan macam tu, tapi dia dipertikaikan. Sehingga akhirnya Musa Sayyidina Muhammad semua pakat cakap, hai, tak elok Habib Omar ataupun pertikaian terhadap dia. Sepatutnya orang tanya dia, tapi orang cakap dulu. Satu masa main satu budak muda. Dia kata, Habib, saya silap. Saya sebarkan yang tentang Habib ni dah merata dah. Saya minta maaf Habib. Langsung ketika tu Habib Omar kata macam ni. Esok, sagi hang balik rumah, soalan Sayyidina Muhammad, hang pergi beli bulu ayam. Bulu ayam kita kemai rumah kita tu lah. Hang pergi beli bulu ayam. Lepas tu, esok hang mai jumpa aku, soalan Sayyidina Muhammad, hang cabut semua bulu-bulu ayam tu. Baik Habib, baik Habib, baik Habib. Kawan ni ceria bukan main.
Jadi dia beli bulu ayam di sementara daripada rumah dia nak ambil rumah Habib ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cabut selai bulu ayam. Dia begitu ceria sekali cabut selai bulu ayam ni. Sebab pada dia mungkin dengan cabut selai demi selai bulu ayam tu berarti macam dia buang ataupun menghilangkan dosa-dosa dia. Sampailah di rumah Habib Omar Musa'ala Sayyidina Muhammad. Hampir rumah Habib Omar dah dogiang. Dogiang ni kena terjemah pula ke orang Kuala Lumpur. Lepas tu tanya benda apa pula ni. Dogiang ni mana? Habislah. Tinggal batang saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia pun jumpa Habib. Dia kata, Habib, Alhamdulillah Habib. Dah dogiang dah. Kalau Kedah kata macam tu lah. Habib kata, hang balik pula. Hang cari pula selai bulu ayam yang hang cabut tadi ni. Hang himpun satu-satu esok amai pula. Dia pun berjalan. Hanya dapat kutip beberapa helai saja yang dianggap hal tu ialah bulu ayam dia. Mungkin bukan bulu ayam dia kot. Tapi dianggap. Mai pula esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mai esok. Habib. Ni Habib berapa helai lah. Dapat balik. Kata Habib Omar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila hang cabut bulu ayam tu. Mana? Dia seumpama hang sebar keaiban aku. Faham tak? Lepas tu bila hang nak cover balik, boleh tak? Bila hang nak cover balik, boleh tak? Baru dia faham. Menangis dia. Nak tutup tak boleh dah. Jenuh hang jawab dengan Tuhan esok. Lepas tu kita ni benar tak betul dengan orang, jangan duk cakap. Jangan duk cakap. Esok kalau dia diri depan Tuhan, dia nak berdirikan kebenaran, jenuh kita. Sebab itu, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita berkeli dengan orang soleh, kita untung. Faham tak? Kalau kita mencerca orang soleh, kita untung. Kita mengumpat orang soleh, kita untung. Tapi kalau kita mengumpat orang tak soleh, jenuh kita. Faham maksud saya tu? Imam, contohnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali satu masa, masalah Sayyidina dia tengah duduk beli barang di market. Dia duduk kelas-kelas barang, mai satu orang tua. Pakai tongkat orang tua ni. Dia kata, hang Ali kah? Sayyidina Ali kata, ya. Hang ni Ali tu, dia boh satu, boh dua, boh leput. Dia kata macam-macam kat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sampai Sayyidina Ali habis duk beli barang, mu tak habis lagi duk mengatah. Sayyidina Ali bangkit. Jalan balik rumah. Pelan. Pasal apa jalan pelan-pelan? Sebab nak bagi dia kata tak habis lagi. Kalau jalan pelan, dia kata tak ada habis. Salah jalan pelan. Salah sinama. Jadi orang tua ni pakai tongkat. Kalau Sayyidina Ali jalan cepat, habislah. Sampai dia ikut Sayyidina Ali sampai ke rumah. Sampai di rumah Sayyidina Ali kata, pakcik, habis lagi pakcik kata. Habis lah. Jadi tuan-tuan, subhanallah. Pakcik, masih pakcik. Sayyidina Ali masuk dalam rumah. Asyik pakcik Ustaz. Masuk dalam rumah, keluar hadiah. Pakcik, sila pakcik. Apa dia ni? Hadiah kat pakcik. Terima kasih pakcik, tolong bagi pahala kat saya. Tu saya bagi hadiah kat pakcik. Faham tak? Orang yang kata kat kita, dia bagi pahala kat kita. Dia bagi pahala kat kita. Kita ni bukan amal banyak. Mujur yang kata kat aku. Kata lagi kat aku. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu beruntung keli dengan orang soleh. No? Kalau kita mengumpat orang soleh, buntung kita sebab dia kata, tak apalah, aku maaf. Aku nak kira dengan hampa jenuh, aku pun tak nak kira dengan hampa. Aku maaf lah apa kata kat aku. Ni kau orang soleh. Kalau bukan orang soleh jenuh, dia nak kelim di akhirat esok. Habis orang masuk syurga lah. Kita duduk konten-konten daripada masyarakat, pasal ramai nak kelim pahala. Di akhirat bukan ada kelim duit, dia kelim pahala.
Direct sesayuk mata mandang tu, tak habis-habis tu. Apa ramai nak ni? Nak kelim pahala, nak buat apa Tuhan tu? Nak kelim pahala hang. Kelim pahala macam mana? Hak hang tu buat baik, semua dia pandang. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai habis dah pahala kita. Beratok panjang lagi nak kelim tu. Tuhanku, pahala habis dah Tuhan. Ketika tu Allah kata, dosa mereka buh dalam buku hang. Buh dalam buku hang. Sampai dosa-dosa tak pernah buat pun masuk dalam buku kita. Akhirnya syurga tak layak masuk. Yang layak masuk ialah neraka. Orang ni malaikat pegang ubur-ubur dia. Hak ni tak melintas sirat lah. Melintas sirat, tergelincak jatuh. Hak ni tak payahlah. Dia special case. Malaikat akan pegang ubur-ubur ni, malaikat hawin. Lagi satu bahasa Kedah. Hawin. Hawin apa dia? Lempak. Lempak faham kot. Malaikat hawin dalam neraka tu, masuk dalam neraka, tak perlu lagi melintas siratal mustaqim. Na'udzubillahi min zalik. Suatu kata al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, kalau macam tu lah punya cara, lebih baik aku mengupak mak pak aku. Faham tak? Kalau kita mengupak mak pak kita, masuk dalam buku mak pak kita. Ini masalahnya masuk buku orang. Allahu Akbar. Jadi subhanallah, masalah saya tak guna sembahyang banyak, tak guna sedekah banyak, tak guna buat baik banyak kalau dengan orang salah banyak. Allahu Akbar. Kalau duk hari-hari duk maki orang, hari-hari duk mengumpat orang, duk mengata orang, duk hina orang, duk peleceh orang, duk buruk orang, rugilah hang pakai tudung, rugilah hang semayang, rugi. Esok hang kena bagi semua tu kat orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mulut ni, baik, sebab tu min lisani, susah jaga lidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang Allahumma salli ala, saya tengok tu, ni di antara orang-orang terbaik. Almarhum Tuan Guru Haji Rafi'i. Tak pernah kata ke orang. Sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kata ke orang. Hatta orang tu bercakap benda salah pun depan dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tak kata apa. Baik, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab bahayanya kalau kita kata ke orang benda yang bukan hak tu ada pada orang tu. Macam mana kalau orang tu orang soleh? Macam mana kalau orang tu wali Allah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kesimpulan dia, seorang Muslim yang baik, bila sebut Muslim, masuk Muslimah. Itu bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Kalau sebut Muslim, masuk Muslimah. Tapi kalau sebut Muslimah, tak masuk Muslim. Maknanya, orang laki-laki yang baik, maksudnya orang perempuan yang baik juga, ialah orang Islam lain selamat daripada kejahatan lidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita duduk dengan jiran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jiran, ya Allah, sabarlah kalau kita dapat jiran yang tak baik. Kita parkinglah kereta kita semua masuk dalam garaj. Pukul 12 dia parking depan pintu pagar kita. Nak hangat hati tak? Hangat hati, ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Kita mungkin sehari emergency, 4.30 anak sakit perut, nak keluar macam mana? Kami di Mesir, masalah Sayyidina Muhammad, orang Arab ni, lepas seminggu 2 kali ke 3 kali lepas naik ambil dah sampah atas tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Dalam 4.30 barangkali, mailah lori sampah, dia akan naik, dia buat turun sampah. Masalah Sayyidina Muhammad. Arab ni pasien, sampah yang dia nak buang tu, yang sehari orang nak ambil, dia tak depan pintu dia tak depan pintu kita. Allahu Akbar. Kami di Mesir semua jadi wali dengan sebab Arab tu. Sabar, ya Allah. Hanya Allah mengetahui.
Allahu Akbar. Taib. Ada jiran, macam-macam jiran. Satu masa Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Syafi'i berjiran dengan satu orang Yahudi. Soalan senang. Satu masa Yahudi ni tak pernah singgah rumah Imam Syafi'i. Tapi hari itu rasa nak singgah. Dia ketuk-ketuk pintu. Imam Syafi'i buka. Tengok-tengok dia. Maka dipsila dia masuk. Dia duduk ruang tamu. Dilayan baik oleh Imam Syafi'i. Lepas daripada sembang-sembang, Imam Syafi'i kata, tunggu saat. Imam Syafi'i nak pergi dapur, nak siap sedikit juadah untuk tetamu dia Yahudi ni. Kapiak ni. Si Yahudi ni, bila Imam Syafi'i dah masuk dalam di dapur, nak pergi ambil juadah makanan, dia tengok sekeliling rumah Imam Syafi'i. Tengok di penjuru rumah Imam Syafi'i itu ada bekas untuk tahan air menitik. Tap. Air tu menitik daripada atas. Atas tu rumah Yahudi tu. Kata Yahudi ni, kau daripada rumah aku ni. Soalan sinawat. Langsung Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i dia bertanya, Maulana Syekh nak tanya, ni ayat ni pada rumah saya ke? Ya, kata Imam Syafi'i. Berapa lama dah Maulana Syekh? Berapa hari dah? Berapa lama dah? Kata Imam Syafi'i, 4 tahun dah. Tu dia. 4 tahun dah. Ni sabarnya. Mana? Imam Syafi'i ialah orang yang sangat-sangat soleh. Orang yang sangat-sangat baik. Dia Muslim sejati. Ada orang, tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad. Dia ambil bibik duduk dengan dia. Bibik ni duduk dengan dia. Ni bukan number, ni bibik yang kita bayar gaji. Allahumma salli ala Sayyidina. Bibik ni bayar gaji cukup, buat kerja tak cukup. Malah ambil baju buhlah mishin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam-macam. Tapi kata tuan yang baik, Musa yang baik ni, dia tak kata. Dia yang pergi ambil. Ada tak orang macam tu? Ada. Dia orang yang baik. Ada orang macam tu. Tapi banyak juga orang tak macam tu. Nah, dia berang. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi bukan apa kita baca ni. Nanti kita nak renung tengok kita. Kita tak renung tengok kita. Kita ni selamat tak orang Islam yang lain daripada kejahatan lidah kita? Ataupun daripada kejahatan tangan kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, maka Nabi kata orang Islam yang baik ialah orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Dan orang yang muhajir. Muhajir maknanya orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau nak kira orang hijrah zaman sahabat Nabi, tak ada dah. Hijrah daripada Mekah, Madinah, tak ada dah. Tapi hijrah daripada tempat yang tak baik ke tempat yang baik, masih ada hukum dia. Kalau kita duduk di taman ni surau tak ada. Allah susahlah nak jaga iman tang ni. Dengar-dengar orang buka taman baru. Tanah ada sedekat dengan masjid. Kita ada kemampuan untuk kita pindah. Hijrah tu akan wujud sampai hari kiamat. Kita duduk kok ni orang tak mengaji lah. Tapi kalau banyak Sungai Petani ni, mengaji banyak. Elok pindah Sungai Petani. Salah Sayyidina Muhammad. Dia panggil hijrah tu kekal sampai kiamat. Baik. Kalau tak ada hijrah tu, berarti tinggalkan yang Tuhan larang, buat yang Tuhan suruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tadi saya tengok, saya jumpa dengan satu orang yang mengadu. Sejak kahwin dengan suami dia tak pernah semayang. 9 tahun kahwin, 9 tahun tak pernah semayang. Hari-hari berkelahi sebab semayang. Bini suruh semayang, abang, main kita semayang. Berkelahi kerana suruh semayang.
Dia kata sampai duk fikir macam mana lah nak hidup macam ni. Orang tak sembahyang ni masalah tuan-tuan. Satu masa, satu orang tu dia bersumpah. Dia nak minum kencing, dia bersumpah nak minum kencing anjing. Tiba-tiba sedap tersalah kata. Dah bersumpah nak minum kencing anjing. Tiba-tiba tersedar, apa aku kata ni? Carilah ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Carilah ulama. Cari ulama. Ulama kata mudah aja. Hang nak minum kencing anjing. Hang tunggu hujan. Hang pergi cari rumah orang tak semayang. Lepas tu hang tadah mulut hang. Dicucuk. Cucuk atap. Tu nak abang kata orang tak semayang. Orang tak semayang janganlah tu makan bekas orang tak semayang. Buruk. Tu guru saya kalau pergi Kenuri, pergi awal sekali. Tak pergi lewat-lewat. Anak murid tanya, kenapa Tok Guru pergi awal? Jawapan satu ya. Dia takut termakan bekas orang yang tak semayang. Kami dulu, masalah Sayyidina Muhammad, waktu anak-anak kecil-kecil, kalau kena pergi rumah orang tak semayang, Ustazah pesan ke anak-anak, jangan makan. Jangan makan. Salah Sayyidina Muhammad. Kopi, jangan minum. Makna pergi tu, tak mau minum lah katanya. Ni rumah orang tak semayang. Orang dulu-dulu boleh berpesan. Soalan Sayyidina Muhammad. Kalau esok, kalau ayah tak ada, mak tak ada, tolonglah. Tolonglah mak ayah. Tolong buatlah macam mana pun. Jangan kebumikan kami di tepi kubur orang yang tak semayang. Pesan tu. Jangan kebumikan kami di tepi kubur orang yang tak semayang. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana lah rumah kita kalau ada anak tak semayang? Anak ni kalau umur 7 tahun kena suruh semayang. 10 tahun tak semayang kena tibai. Kena rotan. Kalau tak semayang juga suruh dia duduk tarik. Tapi gamak ada mak ayah suruh anak pergi duduk di lain ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu satu persoalan. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, kalau abang nak duduk dengan mak, nak duduk dengan ayah, kak nak duduk dengan mak, nak duduk dengan ayah, ayah. Kalau tidak, duduk di lain. Ni ketegasan para ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam menjauhkan diri dengan orang yang tak semayang. Di mananya orang yang tak semayang, dia semayang. Itu dia panggil muhajir, orang yang berhijrah. Orang yang tak pakai tudung, dia pakai tudung, maka dia panggil orang yang berhijrah. Sebab itu artis ni panggil, dia disebut dengan, dia ni hijrah dah ni. Itu bahasa cantik pakai tu. Dulu dia tak pakai tudung, ni pakai tudung. Dulu ni dia paragawati, hari ni dah. Dia tinggal dah tu. Dia muhajir. Dulu dia kepala atas kepala bang? Pramugari. Dulu dia pramugari, dah. Bukan salah kerja pramugari tu, salah pakai tu. Bukan salah tu khidmat, salah Sayyidina Muhammad. Tapi salah tak pakai tu. Kalau dia kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya ni Ustaz, pakai macam ni, bukan saya redha. Cari makan. Agak-agak lah. Dia jawab macam tu nak lepas dengan Tuhan lah. Kalau dia kata dia lepas, jawab soalan tu. Berilah jawapan macam tu. Tapi kalau renung tak lepas, sebab kerja lain ada lagi. Kerja apa? Jual nasi lemak. Takkan nak turun bertabat pun nak jual nasi lemak tu. Jual nasi lemak tu lebih mulia lagi daripada pakai macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, sebab kita mesti mendahulukan Allah daripada segala-galanya. Bila kita mendahulukan Allah, kita selamat di dunia, kita selamat di akhirat esok. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Ya. Apa dia? Ya.
Itu sifat Rasulullah. Nabi kita nak tegur orang, Nabi tak direct sebut orang tu. Nabi akan sebut apalah orang ni, apalah orang ni. Depa ni pasal apa macam ni. Lepa nah. Nabi cakap macam tu. Jadi subhanallah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau kita nak tegur orang, dia panggil fiqhul al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Cara nak tegah orang, cara nak suruh orang buat baik dan cara nak tegah orang buat jahat, dia ada cara dia. Barangkali kalau kita tegur direct macam tu, dia tak terima. Tapi kalau kita panggil dia, Musa'ala Sayyidina Muhammad, ajak dia makan, jamu dan makan, belanja es krim ke. Lepas tu, last kali, ni saya ni merasa sikit, nak cakap sikit boleh tak? Nak cakap apa? Ni nak cerita. Kita masuk macam tu. Sebab dakwah ni dia ada 3 rukun. Salam, kalam, tu'am. Salam, bagi salam kan? Kalam, cakap. Tu'am, jamu makan. Jamu makan orang kalah. Nak kata apa pun, jamu bagi dia kenyang dulu. Sampai puas bagi dia kenyang. Sampai tersandar tu, baru kita tegur. Dia nak kata apa lagi, jamu kenyang lah. Jadi maknanya, jadi kalau nak tegur secara umum. Kalau kita mampu tegur secara berdepan, jadi tegurlah cara seperti mana Nabi anjurkan, iaitu tanpa kita membuka keaiban dia kepada orang lain. Dengan mana kita sama-sama dia dengan dia saja. Allahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.